Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan sekali lagi dengan tindakan sombong dan juga tak bertanggung jawab daripada Perikatan Nasional seperti yang dinyatakan oleh pemimpin Kerajaan Perpaduan daripada PKR dan EMK Amanah. Saudara-saudara sekalian, tindakan Perikatan Nasional menolak MOU yang telah pun didraft oleh kerajaan kepada mereka dijangka akan menyebabkan Perikatan Nasional akan lebih menderita lagi. Selain daripada itu, ada yang menganggap tindakan Perikatan Nasional menolak MOU itu menutup terus peluang mereka untuk mendapat peruntukan daripada kerajaan. Ada netizen kata sepatutnya Perikatan Nasional bukan menolak, tapi membuat perbincangan. Bukan menolak, tapi perlu berbincang lagi, sehingga kata putus dapat diperoleh. Ini dengan sombongnya mereka terus menolak 100%. Oleh sebab itulah, penganalisis politik terkenal Malaysia, beberapa orang penganalisis politik dan juga orang-orang akademik menyatakan bahwa tindakan Perikatan Nasional menolak MOU itu sebenarnya akan membawa kepada perkara yang lebih menjahanamkan Perikatan Nasional, yaitu dijangka lebih ramai ahli-ahli parlimen pembangkang akan turut serta menyokong Perdana Menteri ke-10 selepas Perikatan Nasional menolak MOU, terutamanya daripada Parti Bersatu. Tindakan Perikatan Nasional menolak draft MOU mengenai peruntukan wakil rakyat mungkin mengakibatkan lebih ramai ahli parlimen pembangkang, terutama daripada Bersatu, akan mengalihkan sokongan kepada gabungan Kerajaan Perpaduan. Maka dengan ini sebenarnya yang kerugian besar ialah Parti Bersatu. Tentang akta anti lompat parti, sekiranya ahli-ahli parlimen daripada Parti Bersatu menyokong kerajaan, mereka sebenarnya sudah bersedia sama ada dilucutkan daripada parlimen ataupun sama ada mereka akan terus menjadi calon bebas. Ada duluan sebelum ini, yaitu berjayanya 6 ahli parlimen menyokong Anwar Ibrahim tanpa kehilangan kerusi parlimen mereka. Adakah itu akan menjadi rebutan ataupun itu akan menjadi ikutan? Adakah itu akan menjadi duluan kepada kes-kes yang mana akan membabitkan beberapa orang ahli parlimen lagi? Karena sebelum ini kita sudah dengar ada berita kabar angin pada waktu itu menyatakan bahwa ada lebih daripada 10 orang lagi bakal menyokong Anwar Ibrahim. Salah satunya telah pun terbukti di Adun Selangor, yang mana di Selangor salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Bersatu telah pun menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Maka dengan itu dijangka akan ada lebih daripada 10 orang ahli parlimen Perikatan Nasional, khususnya terutamanya daripada Bersatu, mungkin dijangka akan mengalihkan sokongan kepada gerakan gabungan Kerajaan Perpaduan. Manakala tidak, mereka tidak mempunyai apa-apa peruntukan untuk diberikan kepada ahli parlimen ataupun kepada kawasan parlimen. Bukankah sesuatu yang tidak bertanggung jawab bagi mereka hanya mementingkan kerusi mereka berbanding pembangunan tempat tersebut? Itulah yang dikatakan tidak bertanggung jawab. Tindakan Perikatan Nasional menolak MOU dikatakan sebagai tidak bertanggung jawab. Mereka sepatutnya menerima atau berbincang semula tentang MOU itu sehingga ada kata putus antara dua pihak. Namun mereka tolak. Jadi, adakah selepas ini kita akan lihat pula lebih 10 orang atau kita cakap sajalah 12 orang atau 11 orang ahli parlimen Bersatu akan menyokong Anwar Ibrahim?
Kita tunggu dan lihat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan Perikatan Nasional paling mengejutkan seluruh Malaysia ialah apabila Perikatan Nasional menolak MOU ataupun Perjanjian Persefahaman antara kerajaan dengan Perikatan Nasional berkait dengan peruntukan pembangkang. Di dunia ini, saudara-saudara sekalian, belum pernah kita dengar orang yang diberikan tawaran yang buat tawaran. Anda paham maksudnya? Perikatan Nasional mahu kalau syarat yang diberikan itu ikut acuan mereka. Belum pernah kita dengar di seluruh dunia ini orang yang dibawa berunding ataupun orang yang dibawa masuk dalam MOU itu yang menentukan syarat. Biasanya mana-mana perjanjian, orang yang menjadi host lah yang membuat syarat. Jadi memang benarlah ini 4 hujah menjawab Perikatan Nasional yang tak sedar diri. Mereka seakan-akan bermain MOU itu seakan-akan mereka menjadi mangsa. Tapi sebenarnya mereka lupa bahwa satu ketika dahulu mereka pun pernah jadi kerajaan dan pernah bertindak hampir serupa seperti itu. Jadi nak cakap orang seperti meludah ke langit kena muka pipi sendiri. Saudara-saudara sekalian, pembangkang dilihat terus berdolak dalih apabila menolak 2 draft cadangan Memorandum Persefahaman MOU daripada Kerajaan Madani berhubung peruntukan kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional PN. Ada netizen yang cukup marah, terutamanya akar umbi daripada Pakatan Harapan. Mereka kata tak perlulah berunding. Nak buat apa lagi susah-susah berunding. Kalau memang dah menolak, biarkan saja mereka menolak, kata mereka. Ada banyak cara untuk menyalurkan uang peruntukan bagi kawasan parlimen tersebut, antaranya melalui khidmat, melalui saluran-saluran selain ahli parlimen. Nah, itu kan lebih baik. Nak paksa orang suka kita buat apa? Memenatkan. Lebih baik gerakan perkara yang lebih bermanfaat, kata mereka. Semalam, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengemukakan 4 alasan Blok Perikatan Nasional memutuskan sedemikian. Hamzah mendakwa cadangan MOU itu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan nilai budaya, moral dan agama. Selain boleh ditafsir sebagai disalah tafsir, salah guna kuasa serta mengongkong kebebasan. Bercakap tentang kebebasan, apa maksud kebebasan yang ingin disampaikan oleh Hamzah Zainuddin? Adakah maksud kebebasan itu ialah kebebasan untuk mencerca, menghina, memaki dan memfitnah? Saudara-saudara sekalian, mengulas mengenai keputusan Perikatan Nasional itu, berikut kita hujahkan beberapa hujah pemerhati politik. Amir Hamzah membidas 4 sebab fundamental Perikatan Nasional yang dilihat sengaja menunggang Perlembagaan Persekutuan juga sentimen 3R. Nombor 1, bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi benarlah bahwa Amanat Hadi Awang 1981 adalah amanat songsang. Amanat itu menyatakan bahawa menentang sesiapa yang menjunjung Perlembagaan Persekutuan adalah kafir dan menentang mereka yang menjunjung perlembagaan adalah jihad. Sekarang sudah tidak kafir lagi. Bagaimana dengan kematian 14 orang PAS dulu tuh? Mati syahid atau mati kata beliau. Tiada peruntukan dalam akta untuk ahli parlimen. Tiada peruntukan dalam akta untuk ahli parlimen. Yang ada adalah gaji dan allowance. Peruntukan adalah untuk kawasan parlimen. Peruntukan ahli parlimen adalah atas budi bicara mana-mana Perdana Menteri. Mahu peruntukan tapi dalam masa yang sama mahu tebuk atap, siapa nak bagi? Itu yang kita nak tanya. Kalau bagi peruntukan tapi pada masa yang sama nak tebuk atap, siapa nak bagi? Tanyalah kepada PAS dan Bersatu. Tanyalah Perikatan Nasional, adakah mereka juga sanggup melakukan perkara itu kalau mereka yang terkena di hidung sendiri. Nombor 2,
hujah tentang bertentangan dengan nilai budaya dan agama, menjaga keamanan dan keharmonian masyarakat berbilang bangsa adalah selari dengan nilai budaya dan tuntutan agama. Isu-isu 3R wajar dan munasabah untuk tidak dijadikan peluru membangkitkan ketidakharmonian dalam negara. Di mana pertentangannya? Di mana pertentangannya? Di mana pertentangannya? Nah, lainlah kalau tiada modal nak bangunkan negara, maka terpaksa pusing isu 3R macam selalu. Nomor 3, boleh salah tafsir dan salah guna kuasa. Pengistiharan harta adalah sebagai langkah pencegahan kepada rasuah dan penyelewengan peruntukan untuk meningkatkan accountability ahli parlimen. Ini juga dapat meningkatkan integriti. Di mana salah tafsirnya? Ada yang bilioner. Saudara-saudara sekalian, menjadi perdebatan di media sosial, kata mereka, kalau kerajaan perlu mengisytiharkan harta, kenapa pembangkang tidak perlu mengisytiharkan harta? Kalau para penjawat awam yang lain sekecil-kecil jawatannya pun terpaksa mengisytiharkan harta, kenapa pula ahli parlimen kalis daripada membuat pengisytiharan harta? Seperti dikatakan oleh penganalisis politik ini, jangan-jangan ada yang coba disembunyikan. Jangan-jangan ada yang sudah jadi bilioner. Nomor 4, mengongkong kebebasan. Tiada lagi mana-mana rakyat yang ditangkap, dibelasa dan dimasukkan ke dalam lokap setakat ini kerana mengkritik kerajaan. Yang mendakwa kononnya mulut kena kunci bagai itu terus mengkritik, terus-menerus mengkritik dalam semua media sosial. Yang dilarang sebenarnya adalah memfitnah. Itu dia. Justru, kalau kamu dah menolak, itu pilihan kamu. Kerajaan Madani bertanggung jawab untuk memastikan dan mengutamakan kestabilan serta keharmonian negara terus kekal. Saudara-saudara sekalian, ini memang hebat. Inilah alasan mengapa Perikatan Nasional harus sadar diri. Jangan lagi angkuh, jangan lagi tak sadar diri. Harus cepat sadar diri. Kalau nak peruntukan pembangkang itu, kena sadar bahawa anda yang perlu, bukannya kerajaan. Kalau tak nak, tak apa. Tidak apa, tiada masalah. Kerana seperti yang telah diterangkan sebentar tadi, di dalam akta, mana-mana akta perlembagaan, tiada peruntukan dalam akta untuk ahli parlimen. Yang ada hanya gaji dan allowance. Peruntukan adalah untuk kawasan parlimen. Peruntukan adalah untuk kawasan parlimen, bukan ahli parlimen. Maknanya, kalau peruntukan diserahkan, dia boleh diserahkan kepada unit-unit tertentu untuk pelaksanaan dan pembahagian bajet tersebut. Itulah dia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.